Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira Afiqah binti Muhammad Ramli. Nombor matrik A20A1837. Saya daripada kelas L2T3 pada tahun 2021. Saya memilih tajuk iaitu memahami keperluan, matlamat dan motivasi. Pertama sekali saya ingin menerangkan definisi keperluan. Keperluan ni adalah perasaan bagaimana seseorang itu mengalami kekurangan sesuatu ataupun mempunyai keinginan yang banyak. Contohnya seperti Ali membeli 20 inci televisyen, tetapi bila dia tengok jiran dia memiliki 50 inci televisyen, dia pun mempunyai keinginan yang sama, iaitu mempunyai keinginan yang lebih. Terdapat dua jenis keinginan, iaitu inner needs dengan actual needs. Inner needs ni adalah satu tindak balas yang semula jadi, di mana semua orang memerlukannya. Contoh makanan. Kita memerlukan makanan untuk terus hidup, untuk melangsungkan kehidupan. Sebaliknya, actual needs ni adalah kita mempelajari bagaimana respon kita terhadap culture dan environment. Terdapat 4 sifat semula jadi, iaitu needs are dynamics. Needs are dynamics ni adalah proses pengulangan setiap hari. Contohnya, kita letih dan kita tidur, dan kita bangun pagi esok pula kita rasa segar. Dan proses ini berulangan setiap hari. Terusnya adalah keperluan ni akan menyebabkan internal needs dengan external needs. Apa itu internal needs? Tindakan semula jadi di mana kita rasa lapar dan kita nak makan, dan kita mencari makanan tersebut. Sebaliknya, external needs ni adalah faktor rangsangan daripada deria. Contohnya, bila kita lalu dekat kedai McDonald's, so kita rasa kita nak makan burger. Dan bila kita pergi, kita order burger dan kita makan, tu adalah external needs. Okey, seterusnya needs can be ranked. Ini mementingkan keperluan yang penting dulu. Seperti dia nak beli dua benda, iaitu nak beli kereta baru ataupun nak beli rumah. Di sini dia membeli rumah sebab rumah itu lebih penting daripada kereta. Terusnya, keperluan ni boleh bertentangan antara satu sama lain, iaitu approach avoid conflicts, approach conflicts ataupun avoid conflicts, di mana situasi ni dia bersetuju melakukan benda tu, tapi dia ada risiko sebaliknya. Itu adalah approach avoid conflicts. Okey, seterusnya goals, iaitu matlamat. Matlamat ni adalah keperluan manusia untuk mencapai objektif. Seseorang mempunyai objektif yang berbeza, matlamat yang berbeza. Contohnya macam student ni mestilah ingin mendapatkan markah yang tertinggi dalam peperiksaan. So matlamat di situ adalah ingin mencapai straight A dalam peperiksaan. Seseorang itu perlu ada matlamat hidup, sebab bila kita ada matlamat ni, kita akan lebih fokus untuk mengejar matlamat tersebut. Seterusnya, terdapat dua teori yang saya akan kemukakan, iaitu Maslow Hierarchy of Needs dengan factors, symbol and hedonics. Okey, Maslow Hierarchy of Needs ni dia ada 5 peringkat. Peringkat pertama iaitu physiological, di mana manusia ni memerlukan keperluan asas seperti minuman, makanan dan sebagainya. Pada peringkat kedua iaitu safety, manusia memerlukan tempat tinggal, pekerjaan. Seterusnya adalah social needs ataupun love or belonging. Jadi manusia ni memerlukan individu untuk kita bercakap, untuk kita berkomunikasi. So manusia ni tidak boleh hidup seorang-seorang. Pada peringkat yang keempat iaitu esteem needs adalah satu keperluan manusia untuk direspek. Stage yang teratas sekali adalah self-actualization, di mana seseorang itu ingin menjadi orang yang terbaik. Kita tahu bakat kita dan kita ingin mengembangkan bakat tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Function needs ni adalah dapat memberi manfaat terhadap diri sendiri. Contohnya seperti makan. Kita memerlukan makanan untuk terus kehidupan. Seterusnya, symbolic needs ni
adalah bagaimana orang lain melihat diri kita. Contohnya, seseorang itu memiliki kereta BMW. So, kita beranggapan dia tu adalah seorang yang kaya. Hedonics ni adalah satu keperluan untuk kesenangan yang menjadi fizikal, mental dan rohani. Terusnya motivasi. Menjelaskan kita sedar bahawa kita perlukan keinginan yang kuat dan bagaimana kita memuaskan keperluan tersebut. Proses diagram ni menunjukkan bahawa proses perulangan dari masa ke semasa. Bermakna ia tidak berlaku dalam sekelip mata tetapi berlaku dalam jangka waktu tertentu. Diagram ni menyatakan tahap kesabaran seseorang untuk menahan kelaparan tersebut. Contohnya, pada dia menahan selama 2 jam makan, so dia dapat bertahan dan dia rasa tak laparlah sangat. So selepas daripada 4 jam dia akan lebih rasa lapar, dan selepas 6 jam dia mula rasa sangat-sangat lapar dan dia meneruskan untuk makan. So proses ini berulangan setiap hari dan berulangan dari masa ke semasa. Jadi proses tersebut dinyatakan sebagai proses perulangan. Sekian, terima kasih.